Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, yang saya hormati, yang saya muliakan tuan-tuan, tetamu Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala solat subuh berjemaah, dipanjangkan usia, dapat merasa bulan Ramadan, dapat berpuasa. Seterusnya alim ulama, guru-guru ada di depan saya. Jadi alhamdulillah, dah lama saya tak datang ke surau ni. Datang juga datang semayang kadang-kadang. Jadi setelah lama PKP, jadi alhamdulillah Allah izinkan kita dapat bertarawih, bersolat jemaah, mengaji Al-Quran berbanding tahun lepas tak dapat Ramadan. Ya, tahun depan tak dapat, tahun depan wallahu a'lam. Boleh ke tak lagi? Kalau boleh, adakah umur kita panjang? Ya. Jadi nikmat yang ada Allah bagi kepada kita ni, kita kena gunakan sebaik mungkin. Sebab ramai orang yang seorang-seorang sahabat kita kena jemput. Ya, di masjid saya bertugas malam pertama Ramadan dah ada solat jenazah. Ya, orang lepas solat Isyak sebelum tarawih dah solat jenazah. Maknanya Allah dah ambil dia lagi beberapa jam sebelum menjelang Ramadan. Jadi nyawa yang Allah bagi kepada kita, kita gunakan sebaik mungkin dengan beramal ibadah, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha ditanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau kamu sempat bertemu Ramadan, apakah doa yang paling kamu nak minta?" Nombor satu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon keampunan. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, sukakan keampunan, ampunkanlah daku. Ya. Jadi Rasulullah tak minta lain melainkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah sebut, bersegeralah kamu ke atas keampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, yang mana syurganya seluas langit dan bumi. Allah kata nak dapat syurga, langit dan bumi, kena dapat keampunan. Bulan Ramadan pun bulan Allah tutup pintu neraka, buka pintu syurga, dan Allah berikan keampunan. Jadi kebiasaannya ayat Quran dan hadis menerangkan bahawa nikmat yang paling besar sekali adalah keampunan Allah yang menyebabkan kita masuk syurga dan jauh daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi banyakkanlah beramal ibadah, banyak berdoa minta ampun. Di sini menerangkan kepada kita bahawa juga kita yang adalah pendosa belaka. Kita semua ada dosa. Dan dosa kita ni belum tentu lagi Allah ampun. Sedangkan Rasulullah SAW, Allah yang maksum, tak ada dosa pun dia minta keampunan Allah. Ya. Ada sahabat tanya, Rasulullah kata yang masuk syurga, kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Maka sahabat tanya, kamu pun macam tu juga ke? Ya, aku tak terkecuali. Padahal Rasulullah amal ibadah paling banyak sekali, paling bagus sekali berbanding orang lain, nombor satu di dunia ni sejak daripada zaman dulu sampai akhirat. Tapi Rasulullah pun masuk syurga kerana rahmat, bukan kerana amal ibadah. Jadi kita beramal ibadah ni minta ampun supaya kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tak naklah bercakap tentang berkuliah tentang puasa. Ya, boleh jadi ramai dah ustaz kuliah bab puasa, kelebihan puasa, hikmah puasa dan sebagainya. Saya nak sambung pengajian daripada kitab yang saya telah kongsi sebelum ni lah, iaitu kitab Adab-Adab dalam Islam. Ya.
adab-adab dalam Islam. Kalau sebelum ni saya telah bercerita, berkongsi, sebelum ni lama lah, tahun lepas pun, iaitu berkenaan dengan berbuat baik kepada ibu bapa. Apa yang nak buat setelah ibu bapa meninggal, ya, macam mana kita nak berbakti kepada ibu bapa masa hidup. Kita berbuat ihsan, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana, kepada kedua orang tua berbuat ihsanlah, ya. Setelah mati, kita berbakti kepada kedua ibu bapa adalah beberapa yang telah saya terangkan, antaranya solat jenazah, berdoa. Yang seterusnya selalu beristighfar untuk ibu bapa, mohon keampunan, ya. Minta ampun selalu setiap kali lepas solat ke solat fardu. Sama ada doa dalam bahasa Arab, doa dalam Al-Quran, Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna, Rabbi ighfirli wa liwaliday, atau bahasa Melayu pun boleh. Ya Allah, ampunilah dosa ayah aku yang berada dalam kubur sekarang, luaskanlah kuburnya, jauhkanlah daripada siksa kubur, pun dah okey dah setiap hari. Kemudian menunaikan janji kedua orang tua, niat-niat yang baik, hajat-hajat orang tua sebelum meninggal. Dia boleh jadi dia nak sedekah, kita pun tunaikan. Boleh jadi dia nak ziarah saudara mara, kita tunaikan, ya, dan sebagainya. Tapi kalau niat-niat dia yang tak baik, jangan tunaikan, jangan buat. Kemudian memuliakan kedua kawan-kawan orang tua kita yang telah meninggal, sahabat-sahabat dia, kita kena ziarah, kena tanya khabar. Kita ziarah ni pahala dia sangat besar, seolah kita ziarah ibu bapa kita sendiri yang telah mati. Itu antara bentuk kita nak buat baik kepada mak ayah yang telah meninggal, ya. Bulan Ramadan ni lagi-lagi raya nanti, nak ziarah lebih-lebih. Dalam surat khabar kata Poli nak tengok rumah banyak kereta, ya. Nak pergi kubur pun takut jam, doalah, doa daripada sekarang, minta keampunan kepada mak ayah, ya. Tak kisah ke Ramadan ke raya ke, banyak doa untuk mak ayah kita sendiri, ya. Manusia ni tak terlepas daripada dosa, termasuklah mak ayah kita sendiri dan kita sendiri. Mohon keampunan. Kita ziarah kawan-kawan mak ayah kita ataupun saudara mara mak ayah kita, pakcik, makcik kita yang masih hidup, kita buat baik sama seperti kita buat baik kepada mak ayah kita, ya. Kalau masa hidup kita bagi ayah kita 1000 sebulan, contohlah, dah meninggal adalah pakcik kita seorang, kita pun bagi 100 sebulan. Banyak-banyak pun bukan ayah kita, tu pun dapat pahala, seolah kita setelah bersedekah kepada ayah kita sendiri, ya. Kemudian seterusnya menyambung silaturahim mak ayah kita kalau ada bergaduh, ya. Boleh jadi masa hidup ayah kita bergaduh dengan sesiapa ataupun orang bermusuh dengan ayah kita, ya. Ayah kita orang parti kuat, parti A yang kuat, maka ada orang tak suka dia parti B. Kita pun pergi ziarah geng parti B, orang tersebut yang nak marah sangat kat arwah ayah kita. Kita pun cakap elok-elok. Pakcik apa khabar? Baik. Ayah saya masih hidup, selalu cakap pasal pakcik. Ayah kau cakap apa? Kata pakcik baik sebenarnya, bagi bantuan orang situ, orang sini. Contoh. Ya ke? Dia pun kata dalam hati, ya Allah, baiknya kawan aku ni, dia cakap elok-elok pasal aku, padahal aku ni banyak buat susah pada dia. Astagfirullah. Tu jadi baik, ya. Bila jadi baik, dia menyambung silaturahim, ayah dia dapat pahala, ayah dia dapat manfaat dalam kubur. Itu cara kita nak bantu, ya. Cuba fikir siapa yang biasa marah mak ayah kita. Biasanya saudara mara, pakcik, makcik, kita kena rapatkan balik. Jangan pula kita sambung pergaduhan berdosa terus, ya. Pakcik selalu menyusahkan ayah saya kan. Sekarang ayah saya dah mati, jangan harap dapat bantuan. Saya JKK sekarang, tak boleh, ya. Menyambung dosa tak boleh. Kita kena eratkan semula silaturahim. Besar pahala mengeratkan silaturahim. Jadi itu antara bentuk bantuan kepada ibu bapa kita. Dan kita sendiri jadi anak yang soleh. Anak yang soleh, setiap kali pahala kita ni direct dapat amal ayah kita, walaupun kita tak niat. Macam tuan-tuan datang solat subuh berjemaah, ya, alhamdulillah mak ayah kita dapat pahala direct. Kita tambah pula dengan doa pula. Tadi kita doa, ya.
Imam doa ke, imam tak doa, imam ni doa ke doa bahasa Arab aku tak tahu. Kita pun doa asli sikit, ya Allah ampunilah dosa ayah aku pun dapat. Jadi itu antara bentuk bantuan. Kemudian sambungan adab yang seterusnya, al-buyu' wasyira, adab jual dan beli. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat 275. Ya. Baik. Sekarang ni ramai orang berbisnes, bisnes online. Sebab tak boleh gerak, bisnes online. Sehingga pelajar, student pun boleh buat duit dah. Ya. Baik. Yang pertama dalam bab jual beli ini diharamkan menjual sesuatu yang haram. Ya, kata penulis di sini contohnya arak haram, tak boleh. Benda yang memabukkan, rokok, benda yang merosakkan, tak boleh. Ya, jual dan beli. Majalah-majalah lucah, sekarang tak ada dah majalah lucah, orang tengok internet belakang. Ya. Ataupun menjual benda-benda yang sistemnya haram pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kata saya jual dia rokok ni, saya beli, ikut mazhab Syafi'i ada akad tu, haram atau tak haram jual beli tersebut. Saya tak kisah ustaz, saya jual je. Apa ni boleh ke? Dalam Islam tidak boleh. Hasil jual beli tersebut, untung tersebut tidak ada barakah. Ya, itu benda yang haram. Yang kedua, sabda Rasulullah, la tabi' ma laysa indak. Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Ini lebih kurang kepada sistem yang tak betul lah. Jual benda yang kita tak miliki. Contoh ni sebenarnya kita adab ni bukan kitab hukum fiqh bab jual beli, dia cuma cerita tentang secara umum sahaja. Ya, jadi saya bukan detailkan dalam bab jual beli ni, bukan fiqh munakat, bukan fiqh fiqh jual beli. Contoh kita jual ni buah ni, sekarang dunia tengah berbunga. Buah ni saya jual semua satu pokok ni pada awal RM5,000. Padahal buah tak ada lagi. Tak boleh dalam Islam. Dia kena ada dulu, berbuah dulu. Berbuah dulu baru dibenarkan dalam Islam. Jadi jual benda yang tidak ada di sisi kau ni, kata ni boleh dikatakan sistem yang tak betul lah. Kalau sekarang macam MLM pun ada yang betul, ada yang tak betul. Ada yang patuh syariah, ada yang tak patuh syariah. Yang tak patuh syariah tu tak boleh kita join. Ya. Antaranya jual emas. Kalau dulu ada jual emas bayar bulan-bulan, ETA ke ATA, saya tanya tak. Tok belakang apa semua, ada istilah dia tersebut. Ramai yang terkena. Bos dia dah kena tangkap lah. Tapi duit entah ke mana hilang. Ya, sahabat saya untung juta-juta seorang. Buka pejabat kat Bandar Baru Bangka. Last kali bos kena tangkap, duit hilang juta-juta. Customer semua cari, dia pun cabut lagi sampai ke Pahang. Dia pun telefon minta saya solat hajat. Sebab jumpa duit tu, dia nak bayar balik duit orang. Nak buat macam mana solat hajat? Sistem tu dah haram dah. Takkan nak solat hajat supaya tak boleh nak buat apalah. Ya. Baik. Kemudian iyyakum wa kathratal halif fil bai'. Janganlah kamu banyak bersumpah ketika jual beli, fa innahu yunafiqu thumma yamhaq. Kerana cara seperti itu melariskan jualan tetapi menghilangkan barakahnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jauhilah kamu bersumpah ketika jual beli. Bersumpah jual beli ini menghilangkan barakah. Kita menjual, orang tu tanya berapa harga ni? RM80. RM80 ke? Bukan modal dia 40. Wallah. Modal dia 70 je. Kita bersumpah macam tu lah. Ya, wallahi barang ni baru sampai semalam. Padahal sampai minggu lepas. Maka bersumpah seperti itu menghilangkan barakah, kata Rasulullah SAW. Sedangkan dalam rezeki ni kita nak cari barakah. Barakah ni maksudnya kebaikan yang berpanjangan. Ataupun benda yang seakan sumpah, dia tak kata wallahi, confirm memang betul barang ni datang semalam. Ya, padahal dia tipu. Dia tak kata sumpah. Itu pun seakan-akan bersumpah. Tak boleh kita berbohong. Sabda Rasulullah SAW, "Thalathatul la yukallimuhumullah yawmal qiyamah." 3 golongan Allah tak pandang pada hari kiamat.
tidak bercakap pada hari kiamat, wala yanzuru ilaihim, tak pandang pada mereka, wala yuzakkihim, tidak akan membersihkan dosa mereka, walahum adzabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Yang pertama al-musbil, golongan al-musbil. Al-musbil ni maksudnya kain ataupun seluar dia melebihi buku ladi, tapi dalam konteks sombong. Pada zaman Rasulullah, kebiasaannya orang lebih kain dia daripada buku ladi ini, orang sombong, orang kaya. Dia duit dia lebih, baju dia lebih, lepas tu dia tak nak potong, jalan melirik. Tak boleh. Tapi kita sekarang tak adalah niat sombong. Memang kita ni biasa, memang standard lah seluar ni, memang ngam-ngam sampai ke tumit. Kita bukan sombong, memang pattern seluar zaman sekarang. Tapi ada orang berpegang pada sunnah ni, dia memang potong seluar dia, ataupun dia beli seluar yang senteng sikit, paling kurang sampai ke buku lali. Ya, antaranya contohnya Dr. Zakir Naik. Kalau tuan-tuan tengok gambar dia, gambar penuh dia, mesti seluar dia senteng, nampak stokeng. Sebab dia beramal dengan sunnah Nabi SAW, seluar yang atas sikit. Satu hari sahabat dia dipuji oleh Rasulullah. Kaum kamu ni, anak beranak kamu ni, sebab di Madinah, di Mekah ke di Madinah ada puak masing-masing. Disebut satu atuk, ini cucu-cucu dia semua 100 orang, ini 50 orang. Puak kamu ni orang paling baik adalah si fulan bin si fulan, kata Rasulullah SAW. Ya, bangga dia tak ada, tapi ada 2 benda yang menyebabkan dia ni kurang baik. Al-musbil satunya, yang satu lagi saya tak ingat apa dia. Dia bila dicerita kepada dia, Rasulullah puji kamu, tapi ada benda yang tak kenal sikit pada Rasulullah. Apa dia? Musbil. Dia pun terus balik potong seluar dia, potong kain, nampak sampai buku lali. Ini adalah untuk lelaki sahaja, ya. Perempuan memang disunatkan labuh supaya menutup aurat tumit dia. Kalau tak nak labuh, takut kain kotor, pakailah stokeng. Pakailah stokeng. Baik, yang pertama al-musbil, yang kedua al-mannan. Al-mannan ni maksudnya mengungkit-ungkit pemberian. Kita bagi kat orang, kita ungkit balik pemberian kita. Allah tak suka orang yang mengungkit. Ya, kita bagi pinjam duit, kita pun susah. Mak pinjam duit mak 100. Minta malah, aku tak ada duit sekarang, saya PKP ni. Oh, kau macam tu aku dulu kau minta sekali je aku tu bagi, sekarang aku minta tolong kau jadi macam tu dengan aku macam betul, tak boleh. Tak boleh. Sebab yang bagi duit kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi Allah lah yang mengizinkan kita bagi. Kalau kita minta bantuan, orang tersebut tak bagi, kita mintalah dengan orang lain pula, mintalah dengan Allah. Ada jalan keluarnya insya-Allah. Yang ketiga ni, al-munafiqu sil'atahu bil halafil kazib. Orang yang bersumpah menjual barang disertai dengan sumpah palsu. Allah tak pandang, Allah tak ampunkan dosa dia. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain, tadi hadis riwayat Imam Muslim, hadis sebagai riwayat Imam Bukhari dan Muslim, salah satu la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim. 3 golongan yang Allah tak pandang dan tidak bercakap kepada mereka. Rajulun halafa ala sin'atihi laqad a'ta biha akthar mimma a'ta wa huwa kadhib. Yang pertama, golongan yang bersumpah dengan barangan bahawa barang itu sudah ditawar lebih daripada yang ia tawar, sementara sumpah yang diucapkan tersebut adalah dusta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah tak ampun dosa dia. Berapa harga kereta ni? Saya jual 20,000 lah second. Bagi saya 15 lah. Allah, 15 tak boleh lancik. Sebab apa? Semalam ada orang nak beli 18. Tu pun saya tak jual. Saya memang harga mati 20. Padahal tak ada pun semalam orang datang nak 18 itu. Ini contoh. Dia reka-reka macam tu, maka dosa dia besar. Ya, Allah tak pandang terus. Tak boleh Ustaz, saya jual beli, saya tak riba apa. Saya cuma nak up sikit harga dia. Tu pun tak boleh. Haram. Ya, tak boleh. Yang kita berbohong sedemikian. Awak tengok kereta lain, awak tengok rumah kat tempat lain, yang semua harga dia 600 ke atas. Sini je 300, padahal ada lagi 300 kat lain. Contoh. Jadi
tak boleh kita berbohong sedemikian. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala ja'altahu, satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia pergi ke pasar, dia pun nampak orang jual kurma. Rasulullah pun seluk tangan dia masuk dalam kurma, seluk. Dia pun keluar, ujung jari basah. Nabi pun kata, kenapa yang basah ni tak letak ke atas? Sebab dia ni jual kurma kering rasmi, bukan kurma basah, kurma kering. Jadi bila orang beli dia tipu, dia ambil atas sikit, dia ambil bawah sikit. Yang basah ni yang kurang bermutu lah. Maka Nabi kata, kenapa tak letak yang basah ni ke atas? Senyap orang tersebut. Afala ja'altahu fawqa ta'amika yarahun nas, kenapa kau tak letakkan yang bawah ni bahagian atas supaya orang lain dapat tengok? Man wasya falaysa minni, siapa yang menipu dia bukan golongan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka orang tersebut insaf, tak dia tak tahulah kisah tersebut sama ada kalau sahabat Nabi confirm dia tu bertaubat. Tapi kalau orang munafik peduli apa? Ya. Jadi dalam jual beli pun kita tak boleh menyuruh keburukan produk kita. Ada efek tak beli produk awak ni? Setakat ni customer saya tak ada efek, tapi adalah seorang customer ni kata sakit perut, tapi tak tahulah sama ada sakit perut makan produk saya ke kerana dia ni tak sahur pagi tadi, pagi hari tersebut. Itu tak apa, dia jujur. Tapi kalau dia kata ada efek tak, confirm terbaik punya, dia terus menutup aib-aib yang ada pada produk dia, maka dosanya pun besar juga. Kata Rasulullah, falaysa minni, dia bukan golongan aku. Nabi tak mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahaya juga orang berniaga. Jadi kena jaga-jaga. Tapi janganlah tuan-tuan pergi ke pasar celup tangan dalam beras ke, seruk dalam buah apa-apa ke, apa yang mau jual yang basah kat bawah. Tak tahulah. Ya, rambutan ke, seruk masuk. Ni kenapa? Kita bukannya pegawai KDN, kan? Pegawai yang menjaga jual beli tu, kita ni orang biasa je, jangan buat kerja macam tu, kena marah nanti. Bukan sunnahnya pergi pasar masuk seluk tangan, cuma peringatan bagi orang berniaga. Bila orang tanya keburukan, cerita saja keburukan, nanti tak laku, jangan risau, di sana ada barakah. Jadi dah macam Rasulullah SAW, ada satu riwayat Rasulullah bila berniaga, ketika dia berniaga umur 25, yang menyebabkan Khadijah punya jualan ni laku, dia mengkategorikan produk dia. Macam kurma, yang terbaik A harga sedemikian, B harga kurang sikit, yang basah-basah nak basi, yang kurang sikit harga lagi murah. Jadi orang boleh buat pilihan nak beli macam mana. Yang ni baru bagus. Kalau saya kat Terengganu ni, Pasar Dumun, kalau saya balik saya suka beli ikan. Ada seorang berada ni lah beli ikan. Saya pun tanya, kata, ni ikan bila ni? Ni ikan baru angkat tadi. Yang ni ikan kotak. Yang ni ikan selayang tiga-tiga. Yang ni 3 hari dah kita letak dalam kotak. Tapi ikan saya angkat daripada puk juga. Jadi yang baru angkat hari ni lagi mahal, boleh jadi RM12 sekilo. Yang nombor 2 tu yang 2-3 hari RM8. Yang kotak lagi murah, RM6. Dia jujur, dia cakap satu-satu. Tapi sekarang sini semua kotak belaka, tak payah tanya lah. Ni ikan bila, tanya dekat CS. Dia pun tak layan kita ikan bila. Nak beli-beli tak nak sudah. Ya. Tapi di Terengganu bukan semua macam tu. Ada setengah peniaga sahaja dia kategorikan. Tapi ada juga yang menipu. Ni ikan bila ni? Ni ikan angkat hari ni. Kita kenal. Ni ikan ni dah 2-3 hari saja cakap angkat hari ni. Kita pun gatal dulu juga tanya. Dah tahu macam tu, tak payah dah tanya, carilah yang tempat biasa. Ya. Jadi macam Rasulullah SAW, dia mengkategorikan. Kalau kita menipu saja, ni ikan bawa angkat hari ni, naik bot, maka pada 2-3 hari kita telah melakukan satu dosa yang mana Allah tak pandang kita. Ya. Jadi boleh jadi ada di antara tuan-tuan ni berniaga online, hendaklah jujur dengan produk masing-masing. Kemudian yang seterusnya, hendaklah kita menjauhi sifat al-mutaffifin. Apakah al-mutaffifin? Dalam surah al-mutaffifin,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi al-mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Yang mana apabila dia membeli bekanan, dia akan minta lebih. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila dia jual balik, dia buat kurang. Ya, disebut takaran pada zaman Rasulullah. Takaran ni cupak. Ya. Al-Mutaffifin ayat 1 dan 3. Macam mana golongan Al-Mutaffifin ni? Dia beli sesuatu benda, dia minta lebih. Beli apa-apalah, beras ke, kurma ke. Saya beli dengan awak 500 kilo saya nak berniaga. Okey. Berapa harga? 500 kilo RM1,000. Contohlah, contoh. Alah, bagilah diskaun sikit. Tak boleh lah RM1,000 ni. Sedap RM1,000. Bagilah kurma lebih sikit. Okey lah, saya bagi 510 kilo. Dia minta lebih. Bila jual kat orang, nak beli sekilo, dia pun letak sekilo, kurang 2-3 biji. Ataupun kurang 50 gram, kurang 20 gram. Ataupun dia ubah dia punya meter dia tersebut. Jadi spring dia lanjut sikit. Maka inilah golongan al-mutaffifin. Celaka kata Rasulullah. Wail, celaka golongan al-mutaffifin. Jangan, bahaya. Berdosa besar. Inilah kaum amalan kaum Nabi Syuaib. Kaum Nabi Syuaib dia menipu dalam benda ni lah, sehingga Allah azab mereka. Ya. Jadi jangan lebih. Yang sepatutnya kita kena lebihkan. Zid wa arjih, sabda Rasulullah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Timbanglah dan lebihkanlah. Orang beli sekilo, kita lebih sekilo 10 gram, sekilo 20 gram. Kita telah mendapat pahala sedekah. Kalau kita timbang sama berat, mau beli sekilo, kita timbang sekilo, itu pun bagus. Itu panggil adil. Ya. Kebanyakan orang berniaga ni memang bagi lebih lah. Bila saya beli goreng pisang, berapa ringgit ni? Kira macam mana? RM1.3. Bang, dia tak kenal Ustaz. Padahal berniaga depan masjid RM1.3 bang. Ya. Lama kan berniaga depan masjid? Okey, bagi RM3. Dia pun masuk, saya kira dalam senyap. 1, 2, 3, 4. Dia bagi berapa? 11. Patutnya RM1.3, 9. RM3.9, tapi bagi lebih dulu. Ini antara sifat yang sunat yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah lagi goreng pisang kurang. Tak pernah lagi. Tetapi depan masjid juga kes beli buah mempelang. Saya nak beli RM20 3 kilo. Bagi RM20 lah. Buah pau ni, buah pelang, buah mangga. Okey, Ustaz, apa bawa baik? Jumpa jemaah seorang. Ustaz boleh apa? Tak apa, saya bayar ni, saya bayar. Oh, susah-susah je. Okey, dia pun timbang. Sambil cakap dia, saya tengok. Dia pun timbang tu, dekat 2 kilo tu, saya tengah cakap, dia kurang sebiji. Jadi 1 kilo 800. Dekat 2 kilo, dekat 3 kilo. 2 kilo 800. Saya nak tegur, saya tengok cakap dengan orang ni. Orang tu bayar. Saya dah tahu dah. Tak cukup 3 kilo. Ini menipu. Golongan al-mutaffifin. Ya. Tapi saya tak tegur lah dia sebab saya dapat free. Sebab orang belanja saya, tak apalah, sedekah rezeki dia. Berapa sen tersebut. Jadi kalau kita ada berniaga macam tu, haram. Kita termasuk golongan celaka. Ketahuilah kalau kita ni termasuk golongan al-mutaffifin, kalau kita buat macam tu, ya, berhati-hati. Ya, Allah sebut surah khas 3 ayat pertama dalam surah Al-Mutaffifin. Ya. Kalau rasa nak buat aje, bacalah wailul lil mutaffifin. Tak jadi ya. Ya. Kalau pergi dekat negara Arab, dengan timbang-timbang, kita baca depan dia wailul lil mutaffifin. Dia takut lah. Tapi orang Melayu peduli apa? Mengaji ke Ustaz? Dia tak peduli. Kita baca apa, dia tak faham. Baik. Kemudian sabda Rasulullah SAW, ada kalau Allah Azza wa Jalla al-jannah. Allah masukkan golongan yang Allah masuk lelaki ini, golongan ke dalam syurga, rajulan kana sahlan mushtarian, orang yang memudahkan ketika menjual, wa bai'an ketika membeli, wa qadian ketika minta hutang, wa muqtadian
ketika berhutang dan ketika meminta hutang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, sama juga hadis riwayat Muslim. Rahimallahu 'abdan samhan iza ba'a wa idza ishtara wa idza qataba. Allah merahmati orang yang pemurah ketika menjual, ketika membeli dan ketika menuntut haknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah masuk syurga kan. Yang kedua, Allah merahmati, Allah sayang. Ya. Orang memudahkan ketika menjual. Kita jual barang-barang, orang ni minta kurang. Ya, orang lagi-lagi orang susah. Kita pun lebihkan. Saya nak beli beras boleh. Beras ada 5 kilo ni RM15. Saya tak cukup duit nak beli 2 kilo je. Kita tengok atas bawah, wah susah ni. Ya, kita pun letak dalam 2 kilo, kita letak 3 kilo, lebih sikit mana. Memudahkan. Ataupun saya ada duit RM10 je, tak cukup 15, boleh ke? Boleh ambil lah. Lagi-lagi bulan puasa. Orang macam ni Allah masukkan ke dalam syurga. Kalau dia macam tu. Ketika membeli, memudahkan ketika membeli, maksudnya kurang tawar. Berapa harga ni? RM100. Tawarlah, boleh kurang berapa? RM90. Okey, kita berbayar. Kalau tak nak, kita belah. Tapi kalau dia tawar banyak kali, alah 90. Kedai sana saya beli 70, saya tengok 70. Ya ke? Padahal kita bohong. Kita hilang barakah kalau benda tu jadi beli. Kita bohong, ya. Orang yang membeli menipu, hilang barakah. Kuranglah lagi. Setengah jam duk minta kurang. Last kali dapat RM50. Yes. Ya, pandai aku di rumah. Ya, pandai aku bertawar beli. Jadi orang yang macam ni tak akan masuk orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan rasa bangga sangat kita pandai tawar menawar. Ya, biasanya makcik-makcik lah. Bukan makcik sini. Ya. Dia lama sikit, dia suka pandai sangat tawar. Pandai tawar ni bukan satu kelebihan, tapi satu benda yang kurang bagus. Ya. Kalau beli barang-barang ke kereta ni berapa ni? Diskaun apa diskaun? 5%. Apa lagi hadiah free gift apa? Minyak lah. Payung tak ada payung. Satu-satu minta. Ni smart tag. Takkan tak nak bagi. Maka orang jual jual tersebut, komisen dia jadi sikit. Asalnya dapat satu kereta RM1,000, kurang tinggal RM300 lah. Asal kata jual, buat macam mana? Orang macam ni kurang dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada memang golongan yang muka manis, mulut manis, pandai bergurau, memang ada orang macam ni. Suka minta tawar, kurang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memudahkan kita beri hutang dan meminta hutang pun sama. Minta hutang, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah, hadis yang sangat panjang. Ada seorang pemuda ni, dia hadapkan kepada Allah. Allah pun tunjuk catatan amalan dia sejauh mata memandang. Banyak sangat dosa. Maka Allah pun tanya, ada apa-apa lagi kamu nak backup diri kamu? Ya Allah, di dunia dahulu kau bagi aku ni, dia ni orang beriman, cuma ada dosa. Kau bagi aku ni rezeki sebab aku berniaga. Aku ada beberapa orang pekerja, aku bagi tahu pekerja aku setiap bulan pergilah kutip hutang. Kalau ada orang minta lambat lewat bayar, engkau bagi masa tempoh bayar lambat. Kalau ada customer minta supaya bayar bagi diskaun, engkau bagilah diskaun. Ternyata pekerja aku buat seperti mana aku suruh, dan aku mati pun ramai sangat orang tak bayar hutang. Tolonglah ya Allah, selamatkanlah aku. Maka kata Allah, aku lebih layak menangguhkan hutang-hutang dosa. Aku ampunkan. Allah ampunkan seperti mana Allah halal, seperti mana dia halalkan orang berhutang dengan dia. Ya, masuklah engkau ke dalam syurga aku. Ini amalan orang yang memudah meminta hutang. Jadi kalau ada anak beranak berhutang kita 100, 200, 50 apa semua tu, minta-minta tak bayar, sudah-sudah tak payah minta lah. Halal je lah. Kawan-kawan pun, jiran-jiran, ya. Nanti dia minta lagi ustaz. Jangan tengok orang minta, tengok duit dalam bank kita berapa. Ada 2 juta lagi, tak luar. Ya. Tapi kalau duit kita memang
Saya apa dah susah sangat, tinggal 2-30 memang kena minta juga tu. Susah juga nak halal tu. Ya. Tapi bagi Rasulullah tak ada masalah. Rasulullah dia sangat pemurah, lagi-lagi bulan Ramadan. Baik, kemudian sabda Rasulullah ada sikit lagi tuan-tuan. Wala tahasadu, jangan kamu saling mendengki. Wala tanajashu, jangan melakukan perdagangan tanajash. Wala tabaghadu, jangan saling bermusuh. Wala tadabaru, jangan saling membenci. Wala bagi ba'dukum ala bai'in ba'din, janganlah kamu membeli barang yang orang sudah beli. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu hamba Allah yang bersaudara. Yang dah highlight di sini, wala tanajashu, jangan berjual beli yang tanajash. Jual beli tanajash ni, tanajash ni kata penulis di sini berpakat, macam orang jual di lelong. Rumah ni harga dia 380. Palmira saya tengok. Harga lelong 220. Contohlah ni contoh. Memang betul pun ditulis lelong itu 220. Ni aku contoh situasi tanah Jash. Maka ada 2-3 orang bid. 240. 250. Lepas tu tak ada orang angkat dah. Alamak, kurang untung ni. Maka dia pun pasang seorang dua sebagai pembeli gaya 260. Ya. Orang tu tengok dulu, macam lepas ni 270. Maka orang tu berlakon pula 280. Yang berlakon tersebut jual beli tanah Jash, berdosa. Jangan kita termasuk orang tersebut, berdosa besar. Ya. Contohnya lagi, kalau dulu-dulu orang jual, pergi ke kampung-kampung musim cuti sekolah ni, jual pipe wire gas. Mak saya pun kena dah dulu. Ya, berapa ratus, 300 ke berapa lah. Padahal benda tu barang RM30 je. Ni bahaya puan, ada kebakaran rumah apa semua gitu ni. Ya ke? Oh. Yang ni bagus kualiti dia. Api pun tak kena, dia pun ambil lighter. Buat dekat memang tak terbakar. Kalau buat jauh sikit, kena pucuk api merah tu, lama sikit memang terbakar lah. Lepas tu belilah. Dia berpakat-pakat. Nanti saya telefon bos. Puan ni kurus menang dapat ni. Contohlah, yang tu tak kena mak saya. Ada saya dengar cerita lain. Jadi yang berpakat macam tu, dia ni termasuk tanah Jash, melakukan dosa besar. Ada sahabat ni datang macam tu lah rumah dia, Goris menang. Puan dapat beli barang ni harga macam ni. Ni seorang je di Malaysia ni. Saya tanya bos buat. Dia pun telefon bos. Saya nak beli, saya nak beli. Tapi saya panggil abang saya cash. Dia pun buat telefon poli, buat telefon abang dia. Bang, marilah bang bawa duit 500. Kenapa? Ni abang kan kawai penyiasat sekian-sekian, datanglah. Lepas tu dia cakap macam abang ni polis lah. Baru letak tengok campur dah. Sebab dia ingat boleh datang, padahal tipu je. Jadi kalau kita, orang Melayu juga buat kerja macam tu, kita buat kerja macam tu, kita berdosa besar. Kemudian seterusnya, al-bai'an bil khiyar, jual beli ini masih diberi pilihan, ma lam yatafarraqa, selagi mana tidak berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, kalaulah dia benar dalam jual beli tersebut, maka ada barakah pada jual beli tersebut. Wa in katama wa kadzaba, kalau mereka ni diam ataupun dusta, wa ikat barakatu bai'ihima, maka akan dicabut padanya keberkatan barang tersebut, jual beli tersebut. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya apa? Kalau kita nak dapat barakah dalam jual beli ini, kita kena jujur. Kita kena jujur. Yang baik kita cerita, yang tak baik pun kita cerita. Si penjual, si pembeli pun kena jujur. Ya, kena jujur. Kalau dia menipu macam ni, saya sebenarnya susah juga musim PKP ni. Saya ada duit banyak ni je, padahal dia lagi yang lain, dia bohong sikit. Kalau penjual yang saja jujur, pembeli tak jujur, tak dapat barakah juga.
Penjual tak ada barakah, dapat untung je lah, untung dunia. Pembeli pun tak ada barakah. Tapi kalau dua-dua jujur, maka di situlah ada barakah. Sebab itulah sebaiknya kita kena beli dengan orang Islam. Orang Islam yang jujur. Orang non-Muslim yang jujur pun ada barakah juga. Barakah ada kepada non-Muslim. Tapi orang Islam yang jenis maya, insya-Allah jujur. Ya, insya-Allah orang jujur dapat barakah. Lagi-lagi kalau kita beli benda yang mahal. Rumah kita nak barakah. Bila rumah barakah, sejuk je, rasa rajin semayang, kurang bergaduh, tak diganggu syaitan. Belilah dengan orang yang jujur. Ya, apa kelebihan, apa kekurangan? Kena tanya satu-satu. Kemudian antara bentuk barakah lagi ucapan insya-Allah dalam jual beli. Insya-Allah. Ya, contoh dia tanya, obat ni macam mana ni? Kalau makan ni, insya-Allah badan kamu akan cergas, hilang penyakit 3 serangkai. Ya ke? Ramai dah customer kata macam tu. Makan 3 kali waktu pagi, 3 kali tengah hari, 3 kali malam. Ya ke? Betul ke sembuh? Insya-Allah. Ini customer dia, contoh kita cakap. Insya-Allah ada barakah. Sebab orang tersebut dia bersandarkan kepada Allah. Tapi kalau dia tinggal ucapan insya-Allah, ya ke sembuh? Confirm. Ramai dah customer saya sembuh. Ada tak yang tak sembuh? Ada lah, tapi dia kes lain. Padahal kita bohong. Kita langsung tak sebut insya-Allah, tak ada barakah ataupun hilang barakah ataupun kurang barakah. Biasanya saya dengar orang berniaga macam ni yang confirm-confirmnya dalam radio lah. Dalam radio macam-macam produk jual. Radio IKIM pun ada dengar. Kalau macam ni tengah mana dengar je. Kan? Tiba-tiba ada seorang orang jual ni sebut insya-Allah. Ini bagus. Insya-Allah ada barakah, tapi saya tak beli pun. Jadi jangan kita tinggalkan ucapan insya-Allah. Beli durian. Betul ke bagus durian ni? Kita jual. Bagus. Bila buka ni macam ni. Kalau tak bagus macam mana? Nak buat macam mana? Kan? Benda dalam kita dah beli, saya dah memang 99% kata bagus. Kalau tak bagus tukarlah sini. Tapi insya-Allah baik punya barang. Barulah ada barakah. Kalau dia tak sebut insya-Allah, kurang barakah. Insya-Allah nampak biasa, sebenarnya ini antara ucapan karamah. Ya, ucapan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kisah Ya'juj wa Ma'juj, Rasulullah kata, dia gali dinding. Gali dah letih sampai malam, dia dengan kaum dia lah tinggal lubang besar ni. Dan nampaklah dunia luar. Kita dah letih, jomlah kita balik. Esok kita gali lagi, kita keluar ramai-ramai. Balik, esok datang tengok, dinding jadi tebal semula. Ni teknologi Zulkarnain dengan izin Allah SWT. Jadi tebal semula. Dia bukan gali, tak bertuasa. Tinggal lubang besar ni, baliklah, dah letih dah. Kita datang esok, kita boleh keluar. Tebal semula esok. Kemudian kata Rasulullah, sampai waktu ditakdirkan Allah Ya'juj wa Ma'juj keluar, maka dah tinggal lubang besar ni, ketua dia kata apa? Baliklah semua wahai kaumku. Esok kita datang korek lagi, insya-Allah kita boleh keluar. Padahal dia bukan Muslim pun, tapi dia tahu tentang Allah, kebenaran Allah. Esok datang lubang besar ni juga. Barulah digali-gali keluar semua Ya'juj wa Ma'juj. Ini perbahasan lain. Ada kata Ya'juj wa Ma'juj sudah keluar, ada kata belum lagi keluar. Ya. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, sebutlah insya-Allah. Jangan insya-Allah Melayu. Insya-Allah Melayu ni tak nak. Jemputlah datang kenduri saya hujung minggu ni. Insya-Allah saya datang. Padahal bukan insya-Allah macam tu. Insya-Allah saya datang. Padahal dalam hati tak jadi datang lah tu. Insya-Allah ni maksudnya confirm. Tapi ditakdir kalau tak jadi. Insya-Allah maksudnya jika Allah nak. Jika syaa kehendak Allah. Jika kehendak Allah, aku datang, jadilah. Ya. Biasanya orang tak sebut insya-Allah, tak apa jadi. Kalau dia niat tekad nak buat. Ya, ramai yang saya jumpa. Lelaki 2-3 orang lah. Kamu ni couple dengan dia ni sayang sungguh ni, confirm ke kamu dapat kahwin dengan dia? Confirm. Saya memang dah sehati sejiwa. Dia tak sebut insya-Allah kan, saya senyap je. 2-3 tahun lepas tu putus, kahwin dengan orang lain. Tapi kalau dia sebut, kamu betul-betul ke nak dengan dia ni? InsyaAllah.
Kalau tak ada aral melintang, Allah izinkan jadi. Kalau dia berucap macam tu. Ya. Baik. Ada lagi ni, kamu sayang sungguh ni, betul ke? Mana tahu akan datang kamu yang seorang lagi? Tak ada. Saya sayang dia seorang. Tak sebut insya-Allah. Ya. Jadi berhati-hatilah tuan-tuan bila berbicara. Semula insya-Allah setiap kali benda yang akan datang berlaku supaya dapat barakah. Wallahu a'lam. Jadi cukup sekadar ini, yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, kurang lemah saya mohon maaf. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.